Seorang Sami meluahkan perasaan cinta kepada dua orang adik-beradik di pintu kuil. Kebenaran yang terbongkar membuatkan semua orang terkejut. Wat Suci Budi, tersembunyi di sebalik rimbunan pokok di daerah Sikh, Kedah, telah berusia ratusan tahun. Lumut menutupi bumbung gentingnya yang melengkung dan bunyi loceng kuil yang bergema di lewat petang seolah-olah datang dari alam fana. Penduduk sekitar percaya bahwa Wat Suci Budi sangat suci. Apa sahaja yang diminta pasti akan dikabulkan. Ketua Saminya pula seorang yang warak dan berbelas kasihan. Penjaga kuil itu ialah Ketua Sami Wan Awang, kini berusia lebih 50 tahun. Terkenal sebagai seorang yang mulia, pendiam dan memahami isi hati manusia. Selama 20 tahun menjadi ketua Sami, dia tidak pernah terlibat dalam sebarang skandal. Pandangan matanya sentiasa tenang seperti asap colok dan suara khutbahnya lembut bagai bayu di lembah. Namun segalanya berubah, bermula pada satu malam hujan di bulan Julai. Pada malam itu, dua beradik kembar Alia dan Aina, kedua-duanya berusia 22 tahun, mengetuk pintu kuil untuk menumpang teduh. Mereka anak perempuan sebuah keluarga berada dari Kuala Lumpur, baru sahaja kehilangan ibu beberapa lama dahulu. Alia, si kakak, seorang yang lemah lembut dan tenang, manakala Aina, si adik, seorang yang lincah tetapi berfikiran mendalam. Kedua-duanya cantik dengan cara yang berbeza, tetapi sama-sama membawa pandangan mata yang penuh duka akibat tragedi besar yang baru mereka alami. Ketua Sami Wan Awang memandang mereka buat kali pertama, lalu terdiam seketika. Tiada siapa faham mengapa dia sendiri yang membawa kedua-dua gadis itu ke rumah tetamu, tempat yang selama ini hanya dikhaskan untuk tetamu kehormat dan Sami dari jauh. Sejak hari itu, segala-galanya di kuil seakan-akan terpesong dari landasan asalnya. Sesi sembahyang sering terlewat, dan ketua Sami sering menghilangkan diri pada lewat petang. Orang ramai melihatnya lebih banyak bercakap secara pribadi dengan Aina. Beberapa orang Sami wanita berbisik-bisik sesama sendiri, tetapi kemudian senyap kerana tiada siapa yang berani percaya orang seperti Sami Wan Awang akan melakukan sesuatu yang tidak wajar. Sebulan kemudian, apabila kedua-dua beradik itu meninggalkan kuil untuk kembali ke Kuala Lumpur, Aina tiba-tiba memuat naik rakaman suara berdurasi hampir 10 minit ke media sosial. Dalam rakaman itu, suara seorang lelaki yang garau, jelas suara ketua Sami, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dibayangkan oleh sesiapa. Saya tidak pernah berasa terharu. Sehingga saya bertemu dengan kamu berdua di alam biara ini. Jika hati seseorang itu suci, maka cinta juga adalah satu bentuk pencerahan. Komuniti siber gempar, wartawan datang berpusu-pusu ke kampung itu. Pihak berkuasa mula menyiasat, penduduk kampung terkejut seolah-olah baru terjaga dari mimpi indah. Semua orang bertanya apakah kebenarannya, bolehkah mereka mempercayai telinga mereka lagi? Tetapi gegaran itu belum berakhir. Kerana Alia, si kakak, masih menyimpan satu lagi rahsia, cukup kuat untuk meruntuhkan setiap lapisan kepura-puraan yang masih tersisa di sebalik bumbung kuil purba itu. Hujan bulan Julai turun mencurah-curah di kawasan luar Bandar Sikh, seolah-olah menumpahkan segala kemarahan yang terpendam sekian lama. Hujan memukul bumbung Wat Suci Budi, angin bersiul melalui celah-celah daun pisang di beranda, membuatkan bulu roma meremang. Ketika itu, hampir pukul 9 malam, semua lampu di kuil telah dipadamkan. Hanya Dewan Utama yang diterangi cahaya lilin kuning yang malap, memantulkan bayang Ketua Sami Wan Awang yang sedang duduk bertafakur dalam diam. Bunyi ketukan pintu kedengaran, teratur, bertalu-talu tetapi tidak cemas.
Ketua Sami membuka matanya, merapatkan tapak tangan dan berdiri, berjalan perlahan tanpa alas kaki ke arah pintu gerbang kuil. Di hadapan pintu gerbang berdiri dua orang gadis muda basah kuyup. Seorang memakai topi, gaun panjangnya yang basah melekat pada badan. Seorang lagi memeluk bek tangan, matanya merah seolah-olah baru saja menangis. "Tuan, izinkan kami menumpang untuk 1 malam. Kami adik-beradik, baru datang dari Kuala Lumpur." Suara si kakak bergetar. Ketua Sami terdiam seketika. Dia meneliti mereka di bawah cahaya yang samar-samar. Dua wajah yang sangat mirip, bezanya hanya seorang mempunyai pandangan mata yang lembut, manakala seorang lagi tajam dan dingin. "Masuklah. Sesiapa yang datang ke pintu kuil dalam kesusahan pasti ada jodohnya," katanya dengan suara yang tenang tanpa sebarang syakwasangka. Dia membawa kedua-dua gadis itu ke rumah tetamu di belakang Dewan Utama, sebuah tempat yang hampir terbiar selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan, bunyi guruh terus berdentum, angin menghempas bumbung seolah-olah ingin menguji hati manusia. Ketua Sami mengambil 2 helai jubah lama dan memberikannya kepada mereka, menyuruh mereka menukar pakaian agar tidak kesejukan, kemudian menuang 2 cawan teh panas dan meletakkannya di atas meja. "Siapa nama kamu berdua?" tanyanya dengan suara yang dalam, matanya tidak lepas dari memandang mereka. "Saya Alia, ini adik saya, Aina," jawab si kakak perlahan. Mereka menceritakan bahwa ibu mereka baru meninggal dunia, ayah mereka sedang sakit, dan keluarga mereka menghadapi masalah, jadi mereka ingin meninggalkan bandar untuk seketika. Sebelum meninggal, ibu mereka pernah berkata, "Jika hati tidak tenang, carilah Wat Suci Budi, tempat di mana dia pernah menimba ilmu sebelum berkawin." Ketua Sami mengangguk, memandang kedua-dua gadis itu dalam diam. Dia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya berdiri dan berkata perlahan, "Berehatlah, jika esok pagi mau ikut sembahyang, datanglah ke Dewan Utama pada pukul 5 pagi. Pintu kayu ditutup, di luar hujan masih lebat." Di dalam bilik yang sejuk itu, hanya kedengaran nafas perlahan 2 gadis muda dan bunyi angin yang bersiul melalui celah tingkap. Tiada siapa yang perasan bahwa selepas berpaling, Ketua Sami berdiri diam dalam kegelapan untuk masa yang sangat lama. Pandangan matanya bukannya tenang seperti biasa, sebaliknya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Loceng kuil berbunyi untuk kali ketiga, serentak dengan cahaya pertama yang menembusi rimbunan pokok di belakang Dewan Buddha. Seluruh kawasan kuil seolah-olah terjaga di tengah-tengah kabus nipis. Di Dewan Utama, Ketua Sami Wan Awang sudah duduk tegak di atas bantal sembahyang. Di hadapannya patung Buddha Amitabha yang tenang di dalam kepulan asap colok. Alia dan Aina muncul, tangan dirapatkan di dada, mata memandang ke bawah. Kedua-duanya memakai jubah coklat yang diberikan oleh Ketua Sami malam tadi. Rambut diikat kemas, wajah mereka kelihatan letih tetapi masih mengekalkan kesucian. Sesi sembahyang bermula, suara Ketua Sami bergema dengan teratur dan berirama, bunyinya seolah-olah menusuk terus ke dalam jiwa. Tetapi sementara semua orang khusyuk bersembahyang, pandangan mata Ketua Sami sesekali melirik ke arah Aina, si adik yang mempunyai pandangan mata tajam dan wajah yang dingin. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Setiap kali itu, pandangan matanya seolah-olah terhenti, terpaku. Terlalu lama, Aina seolah-olah menyadarinya. Dia tidak mengelak, malah kadang-kadang membalas pandangan itu, bukan provokatif, bukan mencabar, tetapi pandangannya membawa sesuatu, ujian. Manakala Alia, si kakak, duduk diam, mata terpejam, wajahnya tenang seperti air perigi di kuil.
Selepas sesi sembahyang, Ketua Sami menjemput kedua-duanya untuk sarapan bersama. Itulah kali pertama dalam beberapa tahun kuil melanggar tradisi dengan menjemput tetamu wanita makan bersama para Sami. Tiada siapa yang berani bersuara, tetapi para Sami wanita saling berpandangan secara senyap. Semasa makan, Ketua Sami banyak bertanya. Bertanya tentang ibu mereka, di mana dia pernah menuntut, belajar ajaran siapa. Bertanya tentang penyakit ayah mereka, masih boleh bekerja atau tidak. Kemudian dia beralih kepada Aina. Kamu pernah bersembahyang di mana-mana sebelum ini. Cara kamu membaca mantra tidak seperti orang baru belajar. Aina tersenyum nipis. Saya tidak selalu bersembahyang, tetapi saya banyak membaca, terutamanya ketika sedih. Ketua Sami mengangguk diam, tetapi pandangan matanya ketika itu bukan lagi pandangan seorang guru agama. Petang itu, dia memanggil Alia ke bilik pribadinya, mengatakan dia ingin memberikan sebuah kitab suci yang jarang ditemui secara pribadi. Tempat tinggalnya terletak jauh di dalam rumah belakang, tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa sesuka hati. Alia pergi, tetapi tidak sampai 10 menit, dia kembali dengan wajah yang sedikit tegang. Aina memandang kakaknya, pandangannya menjadi tajam. Dia faham kakaknya, dan dia juga tahu orang yang cuba berlagak penyayang itu perlahan-lahan mendedahkan pandangan yang tidak sepatutnya ada pada seorang Sami. Pagi keesokan harinya, giliran Aina pula dipanggil. Tetapi kali ini, dia tidak pergi seorang diri. Dia diam-diam membawa telepon bimbit kecil yang telah dihidupkan mod rakaman sebelum melangkah masuk ke dalam bilik. Bilik Ketua Sami Wan Awang terletak terasing di belakang deretan rumah belakang. Pintunya diperbuat daripada kayu cengal lama, di kedua-dua belah tergantung papan kaligrafi yang dakwatnya telah pudar. Ruang di dalamnya kemas tetapi suram. Di atas meja terdapat patung Buddha kecil, di sebelahnya tasbih dan tekoteh yang berasap nipis. Aina masuk, menundukkan kepala dan merapatkan tapak tangan. Duduklah. Ketua Sami mengangguk, matanya memandangnya dari kepala hingga ke kaki, tidak dapat menyembunyikan riak yang luar biasa. Dia menunjuk ke arah kursi buluh berhampiran meja teh. Duduklah, saya ada sesuatu yang ingin dibincangkan secara pribadi. Dia melangkah berlahan, berhati-hati, seolah-olah setiap langkah adalah satu ujian. Telepon yang disembunyikan di dalam lengan jubah coklatnya telah mula merakam sejak dia menjejakkan kaki di ambang pintu. Ketua Sami menuang teh, suaranya perlahan dan lembut. Tahukah kamu, sudah bertahun-tahun, kuil ini tidak pernah ada sesiapa yang membuatkan hati saya bergetar. Aina diam. Ketika melihat kamu dan kakakmu berdiri di bawah hujan malam itu, saya rasa hati saya tidak lagi tentram. Suaranya terputus-putus, tangan yang menuang teh sedikit bergetar. Aina masih tidak bersuara. Dia tahu jika dia menyampuk sekarang, lelaki itu akan segera berwaspada. Dia perlu membiarkan lelaki itu mendedahkan segalanya sendiri. Saya tahu. Mengucapkan perkara ini adalah satu dosa, tetapi Buddha mengajar jika minda tidak tenang, maka perbuatan juga tidak akan tenang. Saya tidak boleh menipu diri saya lagi. Dia mendekat. Saya telah hidup seumur hidup untuk agama, tetapi ini kali pertama saya merasa seperti manusia biasa. Saya mau kamu tinggal di sini, di sisi saya. Tidak perlu sebagai suami istri, cukuplah kamu faham hati saya. Aina perlahan-lahan menoleh memandangnya. Matanya masih jernih tetapi tidak terkejut sama sekali. Dia sudah menduganya. Dia cuma tidak sangka lelaki itu akan mengucapkan kata-kata sebegitu, di tempat yang selama ini bergema dengan bacaan kitab suci. Bagaimana dengan kakak saya? Tanyanya. Ketua Sami terhenti seketika.
Dia menundukkan kepala dan berkata perlahan seperti angin, "Saya pernah pikir saya menyukai Alia, tetapi tidak. Yang membuatkan hati saya bergetar adalah kamu." Suasana senyap sunyi. Di luar, bunyi loceng angin berdentang. Di dalam telepon bimbit masih merekam setiap perkataan. Aina berdiri, merapatkan tapak tangan. "Terima kasih Tuan kerana berterus terang, tetapi saya perlu kembali ke bilik. Saya belum bersedia untuk memberikan apa-apa jawaban." Ketua Sami memegang tangannya dengan lembut. Matanya menunjukkan rayuan. "Jangan beritahu sesiapa, biarlah ini menjadi rahasia antara kita." Dia tidak berkata apa-apa, hanya menarik tangannya perlahan, menunduk dalam-dalam, kemudian berpaling dan berjalan pantas. Hatinya resah bukan kerana luahan perasaan itu, tetapi kerana kata-kata lelaki itu. "Saya pernah fikir saya menyukai Alia. Jadi, dia telah mendekati kedua-duanya, tetapi memilihnya kerana reaksinya berbeza." Setibanya di bilik, Aina menutup pintu, dengan tangan yang terketar-ketar, dia mengeluarkan telepon untuk mendengar semula rakaman itu. Suara lelaki itu kedengaran jelas, tidak bergetar, tidak teragak-agak seolah-olah dia pernah melakukan perkara itu bukan sekali sahaja. Ketika itu, dia tidak tahu bahawa kakaknya Alia juga sedang duduk diam di hadapan sebuah telefon lain dengan satu lagi rakaman suara yang berbeza. Tengah hari itu, Wat Suci Budi sunyi sepi. Cuaca cerah selepas beberapa hari hujan lebat, tetapi udaranya masih lembap, tidak selesa, seolah-olah ada sesuatu yang belum terdedah. Di dalam bilik kecil di belakang rumah tetamu, Aina duduk bersandar pada dinding kayu, telefon bimbit di ribanya, fon telinga terpasang, rakaman pagi tadi terus diulang-ulang. Setiap kali suara Ketua Sami Wan Awang bergema, jantungnya terasa seperti diremas. "Saya pernah fikir saya menyukai Alia, tetapi tidak. Yang membuatkan hati saya bergetar adalah kamu." Kata-kata itu bukan sahaja membuatnya tergamam, tetapi juga membangkitkan satu persoalan yang tidak pernah diluahkan antara dua beradik itu. Dia mengintai ke katil sebelah. Alia masih memejamkan mata seolah-olah sedang tidur siang, tetapi tangannya sedang memegang sesuatu di bawah bantal. Aina berdiri dan berjalan perlahan mendekatinya. Bantal Alia sedikit terangkat secara luar biasa. Dia perlahan-lahan mengangkatnya. Sebuah telepon bimbit lama, skrinnya retak tetapi sedang membuka file rakaman. Hanya perlu menekan butang main. "Alia, kamu sangat mirip dengannya, mirip dengan orang yang pernah saya sayangi bertahun-tahun dahulu." Itu suara Ketua Sami. "Setiap kali melihat kamu duduk bersembahyang, hati saya menjadi resah. Mungkin ini ujian yang Buddha berikan agar saya dapat menghadapi diri saya sendiri." Aina terkejut, badannya kaku. Jadi, bukan sahaja dia, tetapi kakaknya juga pernah menerima luahan perasaan, malah sebelum dia lagi. Kata-kata itu tidak sama, tetapi maknanya sama sahaja. Ketua Sami telah menggunakan emosi untuk mendekati kedua-duanya dengan cara yang berbeza, dengan kata-kata yang disesuaikan, seolah-olah dia memahami setiap orang sehingga ke tulang sumsum. Aina segera berundur, jantungnya berdegup kencang. Alia perlahan-lahan membuka mata, pandangannya tajam seperti pisau. "Kamu dah dengar semuanya, kan?" Aina menggigit bibir, tidak menafikan. "Kamu ingat kakak tak tahu kamu sedang merakam pagi tadi. Kamu ingat kakak tak faham kenapa dia pilih untuk bercakap dengan kamu dulu. Kita berdua tahu dia tidak suci, tapi kakak nak tahu apa yang kamu nak buat dengan rakaman tu." Soalan itu membuatkan suasana di dalam bilik menjadi tegang. Aina mendekat, suaranya serak. "Saya nak dedahkannya, kakak tak nak ke?" Alia menggeleng, matanya tidak berganjak.
bukan sekarang, bukan dengan cara itu. Kita perlukan kebenaran, bukan sekadar rakaman yang boleh dinafikan. Aina mengerutkan dahi. Maksud kakak? Alia teragak-agak kemudian merendahkan suaranya. Dia pernah buat perkara ini pada orang lain sebelum kita. Udara seolah-olah terhenti. Siapa? Alia memandang adiknya lurus, menjawab perlahan. Seseorang yang pernah tinggal di kuil ini. Seseorang yang ibu pernah sebutkan sebelum dia meninggal. Kata-kata Alia seperti pisau yang merobek lapisan ketenangan nipis yang coba dijaga oleh kedua-dua beradik itu selama ini. Seseorang yang pernah tinggal di kuil ini. Seseorang yang ibu pernah sebutkan tepat sebelum dia meninggal. Aina tergamam. Dia tidak pernah mendengar ibunya menyebut apa-apa tentang masa lalunya di kuil. Ibunya, Puan Halimah, seorang wanita yang pendiam, hidup untuk keluarga, tidak pernah mendedahkan apa-apa yang boleh dianggap rahasia. Tetapi kini, semuanya seolah-olah mula berkaitan. Siapa? Tanya Aina, suaranya serak. Alia melangkah ke hadapan dan mengeluarkan sehelai kertas lama dari poket bajunya. Barisan tulisan dengan dakwat yang pudar, tulisan tangan orang tua yang bergetar. Jika suatu hari nanti kamu ke Wat Suci Budi, tanyalah tentang Zaleha, orang yang pernah berada di situ sebelum ibu berkawin. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Kadang-kadang pintu kuil tidak sesuci yang kita sangka. Barisan tulisan itu ditulis beberapa bulan sebelum Puan Halimah meninggal dunia. Aina membaca setiap perkataan. Tulang belakangnya terasa sejuk. Siapa Zaleha? Alia menjawab, matanya memandang keluar tingkap. Orang yang ibu anggap seperti kakak kandung. Dengar cerita dia pernah menjadi sami wanita, pernah mencukur kepala dan tinggal di kuil ini selama hampir 3 tahun. Kemudian satu malam dia hilang tanpa sebarang kata perpisahan. Tiada siapa tahu kemana dia pergi. Ibu syak sesuatu kah? Tanya Aina. Alia mengangguk. Ibu pernah beritahu kakak. Zaleha tidak melarikan diri, dia dihalau. Kenapa? Alia tidak menjawab serta-merta. Dia membuka teleponnya dan menunjukkan sekeping gambar kepada adiknya. Gambar lama yang kekuningan, diambil di hadapan Dewan Buddha. Di dalamnya, terdapat seorang wanita muda memakai jubah biru, kepala dicukur, berdiri sedikit condong tetapi raut wajahnya masih jelas. Dan berdiri di sebelahnya, ialah seorang lelaki memakai jubah sami, lebih muda dari sekarang, tetapi pandangan matanya tidak dapat disangka lagi. Wan Awang. Aina terdiam. Ini Sami Wan Awang. Alia mengangguk. Tahun itu dia baru tiba di kuil. Zaleha adalah orang pertama yang datang untuk belajar di bawah bimbingannya. Ibu pernah cerita, mereka berdua sangat rapat, secara luar biasa. Kemudian selepas itu apa? Tanya Aina. Alia merendahkan suara, setiap perkataan seolah-olah menghentam jantung. Zaleha mengandung. Ruang seolah-olah pecah di dalam kepala Aina. Mengandung di dalam kuil. Alia mengangguk. Kemudian dia hilang. Tiada siapa yang menyebutnya. Tiada siapa yang berani bertanya. Ibu coba mencari jejaknya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berjaya. Hanya sekali, ibu berkata, orang selalu pikir Buddha itu penyayang. Tetapi ada manusia yang bersembunyi di sebalik topeng Buddha, menggunakan kepercayaan untuk melakukan perkara keji. Ibu tidak pernah kembali ke Wat Suci Budi sejak itu. Aina terduduk, tangannya memegang kepala. Kata-kata cinta yang manis kini tidak ubah seperti perangkap. Bukan perasaan istimewa untuk sesiapa, tetapi satu helah yang diulang-ulang oleh lelaki itu berkali-kali. Kalau begitu, dia tidak bersendirian. Pasti ada orang di kuil yang tahu tentang perkara ini, bisik Aina. Alia menggenggam tangan adiknya.
Betul, dan jika kita mau mendedahkan kebenaran, kita mesti cari Zaleha. Sejak mengetahui nama Zaleha, semua pemikiran di kepala Aina berubah. Dia tidak lagi memandang Ketua Sami Wan Awang sebagai seorang yang tersilap langkah, tetapi sebagai seseorang yang telah mengulangi skrip yang sama berkali-kali, dengan niat, perancangan, dan penuh bahaya. Selepas makan malam itu, kedua-dua beradik itu diam-diam berkemas, memberi alasan mahu ke pekan untuk membeli barang sembayang, untuk meluangkan masa, meninggalkan kuil selama sejam. Alia membawa adiknya ke sebuah warung di tepi jalan, tempat seorang wanita tua menjual air selama hampir 10 tahun. Makcik Kiah, seorang penduduk tempatan yang pernah menjadi penganut setia di Wat Suci Budi, tetapi tiba-tiba berhenti datang sejak 5 tahun lalu. Alia menunduk hormat. Makcik kenal sesiapa bernama Zaleha yang pernah menjadi sami wanita di Wat Suci Budi lebih 20 tahun lalu? Makcik Kiah yang sedang menuang air, tangannya terhenti, wajahnya pucat. "Di mana kamu dengar nama tu?" tanyanya, suaranya serak seolah-olah takut sesuatu dari masa lalu digali semula. "Ibu kami pernah sebut, ibu kami kawan lama dia," sambung Aina. Makcik Kiah memandang kedua-dua gadis itu dengan teliti, kemudian mengeluh. "Saya ingat nama tu tak akan ada siapa sebut lagi. Tapi yalah, Wat Suci Budi sekarang bukan lagi tempat yang aman." Dia duduk dan mula bercerita, suaranya perlahan seperti bisikan angin. "Zaleha dulu cantik sangat, anak yatim piatu, baik budi pekertinya. Datang ke kuil minta jadi sami wanita, semua orang suka. Masa Sami Wan Awang baru sampai, dia masih muda, selalu pergi bersama Zaleha buat upacara di sawah dan kampung. Orang puji guru dan murid yang serasi, tapi saya tengok, saya tahu ada yang tak kena." "Kemudian apa jadi?" tanya Aina tidak sabar. Satu pagi, orang nampak Zaleha menangis di dewan, tangan pegang perut. Beberapa hari kemudian, dia hilang. Tiada siapa cakap apa-apa, tiada siapa cari. Semua orang takut sentuh hal kotor dalam kuil, nanti berdosa. Sejak itu, kalau ada yang tanya, Sami akan cakap dia belum cukup jodoh untuk jadi sami wanita, jadi dia dah pergi. Alia meletakkan tangannya di atas tangan Makcik Kiah, berbisik. "Kami percaya Zaleha tidak pergi dengan sendiri. Dia dihalau dan kami nak cari dia." Makcik Kiah mengeluarkan sekeping gambar lama yang hujungnya sudah rosak dari sakunya. "Saya tak simpan nombor telefon, tapi tahun lepas ada orang dari Gerik, Perak datang ke pasar sini jual sayur. Katanya jumpa seorang perempuan nama Zaleha, rambut dah beruban, tinggal seorang diri di pinggir hutan. Tiada siapa berani tanya lebih-lebih. Tapi kalau kamu nak cari..." Aina menggenggam gambar itu erat. Dalam gambar itu, seorang wanita sedang berdiri di hadapan sebuah rumah papan kecil. Wajahnya kusam, tetapi matanya masih sama seperti dalam gambar lama yang diambil di kuil. Pandangan yang pernah suatu ketika dahulu percaya pada penyelamatan. "Kak, kita pergi," kata Aina tegas. Alia mengangguk tanpa teragak-agak. "Esok subuh kita tinggalkan kuil." Malam itu, ketika Ketua Sami datang mengetuk pintu bilik, Alia yang membuka. Dia hanya tersenyum nipis, bertanya kabar beberapa patah kata, kemudian berpaling. Tetapi seketika dia berpaling, matanya sempat terpandang gambar Zaleha yang terbaring di atas meja. Wajahnya serta-merta mengeras. Dia tahu, mereka sudah tahu. Langit masih subuh ketika dua beradik Alia dan Aina meninggalkan Wat Suci Budi, membawa beg galas kecil berisi pakaian, dokumen, dan 2 buah telefon bimbit yang mengandungi rakaman suara, satu-satunya bukti yang mereka ada ketika ini. Tanpa memberitahu, tanpa mengucapkan selamat tinggal.
Kedua-duanya menaiki bas paling awal dari Six menuju ke Gerik, tempat yang dikatakan oleh Makcik Kia mungkin boleh menemui Zaleha, wanita yang pernah dihalau dari kuil dalam diam. Bas bergoyang di atas jalan raya yang penuh lubang. Aina duduk diam, mata terpaku pada tingkap, fon telinga masih terpasang, mendengar semula rakaman suara yang telah didengarnya untuk kali ke-10. Dia tidak mendengar untuk mencari butiran, tetapi untuk mengingati perasaan itu. Perasaan dikhianati oleh seseorang yang pernah berdiri di hadapan patung Buddha untuk mengajar tentang moral. Hampir tengah hari, barulah mereka tiba di kawasan pinggir hutan, sebuah kawasan separa bukit berhampiran hutan dengan penduduk yang jarang. Orang ramai tinggal berselera, menanam sayur, menternak ayam, dan tidak begitu peduli dengan orang asing. Mereka mencari rumah papan kecil di lereng bukit, seperti yang digambarkan dalam gambar yang diberikan oleh Makcik Kia. Rumah itu masih ada, atap zinc-nya berkarat, dinding papannya retak. Di beranda terdapat beberapa pokok labu yang menjalar, dan seorang wanita kurus sedang duduk menyalakan dapur, membelakangi mereka. Puan Zaleha, panggil Alia perlahan. Wanita itu berhenti dan menoleh. Kelihatan letih, rambutnya hampir separuh beruban, wajahnya dimamah usia, tetapi matanya masih mata yang sama dalam gambar lama itu. Dia memandang kedua-dua gadis itu seolah-olah menilai, kemudian berkata dengan suara rendah, "Saya tak terima tetamu, kamu berdua pergilah." Aina melangkah ke hadapan, suaranya sedikit bergetar. "Kami anak Puan Halimah." Dia cerita tentang Puan, tentang apa yang berlaku di Wat Suci Budi. "Puan ingat ibu kami tak?" Wanita itu terhenti, kayu api yang dipegangnya jatuh ke tanah. "Halimah? Anak Halimah? Dia masih hidup ke?" Alia menjawab perlahan, "Ibu kami dah meninggal beberapa bulan lepas, tapi sebelum meninggal, ibu sebut tentang Puan. Ibu percaya Puan tak pernah bersalah." Air mata tiba-tiba mengalir di wajah wanita yang telah separuh abad itu. Dia terduduk di tangga, tangannya menutup muka. "Dah berpuluh tahun, tak ada siapa tanya saya soalan tu lagi." Selepas seketika diam, dia membuka pintu dan menjemput mereka masuk, menuang air tanpa banyak bertanya, hanya duduk diam memandang kedua-dua beradik itu seolah-olah melihat hantu dari masa lalu yang kembali. "Boleh Puan ceritakan pada kami?" Aina bersuara lembut. Zaleha mengeluh, matanya memandang jauh. "Saya pernah fikir saya akan mati di kuil. Saya pernah percaya dia betul-betul seorang Sami. Tapi sampai satu hari, dia kata dia cintakan saya. Kata Buddha tak larang cinta sejati. Kemudian perkara itu berlaku, saya mengandung, dan bukannya mengaku salah, dia kata saya reka cerita. Kemudian saya dihalau dari kuil, dipanggil perosak ajaran, disumpah seranah macam syaitan." Dia tergelak sinis. "Saya diam bukan sebab saya takut, tapi sebab masa tu saya dah tak ada apa-apa lagi untuk dipertahankan." Alia terdiam. Aina memegang tangan Zaleha, menggenggamnya perlahan. "Puan tak bersendirian lagi. Kami juga pernah didekati olehnya dengan kata-kata yang sama. Dan sekarang kami perlukan Puan." Mata Zaleha tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang telah lama padam. "Kamu kata perlukan saya untuk apa?" Aina memandangnya lurus, suaranya tegas. "Untuk mendedahkan segalanya, supaya tidak ada lagi sesiapa yang terpaksa menanggung penderitaan dalam diam." 3 orang duduk mengelilingi meja kayu yang usang. Hanya ada sebuah teko teh panas di tengah-tengah kepulan asap nipis.
Tiada siapa yang bersuara untuk beberapa menit pertama, kerana mereka semua tahu apa yang akan mereka lakukan bukan sekadar mendedahkan seorang manusia, tetapi menyentuh seluruh sistem kepercayaan, maruah dan penghormatan yang telah berakar umbi di kalangan penduduk selama beberapa generasi. Zaleha memandang kedua-dua beradik Alia dan Aina. Pandangannya penuh rasa terima kasih bercampur keraguan. Kamu berdua pasti, walaupun ada bukti yang cukup, orang akan kata kamu reka cerita. Mereka tak akan mudah percaya seorang Sami seperti Wan Awang akan buat perkara macam tu. Alia perlahan-lahan meletakkan telepon bimbitnya di atas meja, membuka fail rakaman suara Sami itu. Di alam biara ini, cinta tidak dilarang, cuma tiada siapa yang berani menghadapinya. Suasana senyap sunyi. Zaleha memejamkan mata, mengangguk, air matanya berlinangan. Cara dia bercakap masih tak berubah. Aina bersuara, suaranya lebih tegas. Kalau hanya kami yang bercakap, mudah untuk dinafikan. Tapi kalau Puan tampil menceritakan keseluruhan kisah Puan dari awal hingga akhir secara terbuka di hadapan media dan media sosial, ia bukan lagi satu tuduhan, tetapi satu rantaian kesalahan sistematik yang dibongkar. Zaleha sedikit tersentak. Selama hampir 20 tahun dia hidup dalam diam, menyembunyikan rasa malu, memilih untuk diam demi melindungi dirinya. Sekarang menyuruhnya mendedahkan segalanya tidak ubah seperti mengoyak semula luka yang sedang sembuh. Tetapi kemudian dia mengangkat muka. Saya akan buat. Tapi kena ada rancangan. Kalau buat secara melulu, dia akan salahkan saya sepenuhnya. Seorang yang pernah melanggar ajaran, pernah mengandung dalam kuil. Orang ramai akan hentam saya dulu sebelum dia disoal siasat. Alia mengeluarkan satu set dokumen yang telah dicetak, salinan nota tulisan tangan ibunya, rakaman perbualan di bilik pribadi, gambar Sami bersama Zaleha ketika masih muda. Dia berkata lembut, saya dah sediakan, Puan cuma perlu ceritakan semula kisah itu dari mulut Puan sendiri. Aina menyambung, dan kami akan kembali ke kuil, tapi kali ini bukan untuk mendengar ajaran, tapi untuk memasang perangkap. Zaleha memandang kedua-dua gadis itu dengan terkejut. Memasang perangkap. Aina mengangguk, matanya tajam seperti pisau. Kami tahu dia belum berhenti. Walaupun dia dahsyat, dia akan cuba mendekati lagi. Kami akan kembali, berpura-pura memaafkan, berpura-pura tidak tahu apa-apa, biar dia sebutkan perkara yang tidak patut dia sebut sekali lagi. Alia memandang adiknya, mengeluh. Bahaya tu. Aina menggenggam tangan kakaknya. Tapi kalau tak buat, akan ada lagi Zaleha-Zaleha yang lain. Saya tak tahan dengan perkara tu. Zaleha menangis. Dia tidak pernah menyangka selepas bertahun-tahun akan ada orang yang berani melakukan apa yang pernah ditakutinya sehingga menggigil. Membongkar topeng orang yang memakai jubah Buddha tetapi berhati setan. Kamu tak tahu, katanya tersekat-sekat. Ada malam saya bermimpi, saya berdiri di hadapan Dewan Buddha, tapi tak boleh masuk sebab saya rasa kotor, berdosa. Tapi kamu berdua yang buat saya percaya saya tak salah. Saya cuma mangsa kepada seseorang yang tahu cara mempergunakan kepercayaan orang lain. 3 orang berpegangan tangan di tengah-tengah rumah usang di pinggir hutan yang sunyi. Satu rancangan telah terbentuk. Esok, kedua-dua beradik itu akan kembali ke Wat Suci Budi. Dan kali ini, mereka bukan lagi gadis-gadis yang datang untuk mendoakan ibu mereka. Mereka kembali sebagai 2 orang pemasang umpan untuk menarik topeng seseorang yang bersembunyi di sebalik jubah coklat selama 20 tahun. Teksi berhenti di hadapan pintu gerbang Wat Suci Budi pada hampir pukul 5 petang. Langit masih cerah, tetapi suasananya sudah berbeza.
Bukan karena pemandangan telah berubah, tetapi karena keadaan pikiran orang yang kembali bukan lagi dua gadis naif yang berdoa, tetapi dua orang pemburu kebenaran. Alia dan Aina melangkah keluar dengan tenang dan kemas. Di tangan hanya membawa sebuah beg tangan kecil, tetapi di dalamnya terdapat perakam suara profesional, telepon bimbit dengan aplikasi rakaman otomatik, dan kamera super kecil yang dipasang dengan kemas di kolar baju biru mereka. Peralatan yang mereka beli sepanjang pagi sebelum meninggalkan Gerik. Aina memandang ke arah pintu gerbang kuil, matanya sedikit mengecil. Masih tempat yang sama, tetapi aku tidak lagi naif seperti dahulu. Alia mengangguk perlahan, tetapi pandangannya tetap tenang seperti biasa. Ketua Samiwan Awang muncul di tangga Dewan Utama, masih memakai jubah coklat, tangan memegang tasbih, tetapi senyumannya hari ini bukan lagi senyuman belas kasihan, tetapi senyuman seseorang yang sedang berwaspada. Kamu berdua dah kembali? Alia melangkah ke hadapan, suaranya perlahan. Ya, kami dah fikir masak-masak, jodoh kami belum berakhir, kami nak tinggal di sini beberapa hari lagi. Dia memandang mereka tajam tanpa menjawab serta-merta, kemudian tiba-tiba tersenyum penuh makna. Bagus, bagus. Aina merasakan bulu romanya meremang, tetapi dia mengetap bibir menahannya. Malam itu, kuil sunyi seperti biasa, hanya bunyi serangga di halaman dan angin yang bertiup melalui koridor yang sejuk. Seperti yang dijangkakan oleh Alia, Ketua Sami secara proaktif meminta seorang Sami wanita membawakan teh ke bilik mereka, mengatakan dia ingin memberikan ajaran malam secara pribadi kepada setiap seorang. Kali ini, giliran Alia. Aina menggenggam tangan kakaknya ketika Alia bersedia untuk pergi, tanpa sebarang pesanan, hanya satu genggaman erat seolah-olah satu janji. Biarkan dia bercakap sendiri. Alia masuk ke bilik Sami. Ruangnya masih sama seperti dahulu. Bau kemenyan yang lembut, meja teh berasap, cahaya lilin kuning berkelip-kelip seolah-olah bernafas. Tetapi kali ini kamera telah diaktifkan, merekam setiap pergerakan, setiap pandangan mata, setiap nafas yang tidak teratur. Alia, saya sangat sedih bila kamu pergi. Saya ingat kamu tak maafkan saya. Alia duduk, menundukkan kepala. Saya dah fikir banyak, tapi mungkin dalam hati saya masih tak jelas apa yang salah, apa yang betul. Samiwan Awang berjalan perlahan ke arahnya, pandangannya tidak lagi tersembunyi. Bukan semua perasaan itu dosa, di tempat ini cukuplah kita saling memahami. Dia menunduk dan menyentuh belakang tangan Alia. Dia tidak menariknya, perakam suara masih berjalan. Kamera merakam sepenuhnya pandangan penuh nafsu di mata orang yang sepatutnya suci. Kalau kamu setuju, saya akan simpan kamu di sisi saya. Tak perlu siapa tahu, cukuplah kita berdua paham. Orang lain tak perlu paham. Alia menarik nafas dalam-dalam, kemudian memandang lurus ke matanya. Jadi sebelum ni, Tuan pernah cakap macam ni pada orang lain tak? Ketua Sami terhenti, pandangannya goyah. Seketika teragak-agak, kemudian dia tergelak. Kamu cemburu ke? Bodohnya. Orang tak boleh cintakan dua orang serentak. Alia menundukkan mukanya perlahan. Jadi, Tuan cintakan adik saya sebelum atau selepas saya? Suasana menjadi tegang. Dia tidak bersuara, wajahnya menjadi gelap. Dan kemudian, seperti orang yang terdesak, dia secara tidak sengaja terlepas cakap. Budak tu cuma sementara, kamu yang buat saya betul-betul terharu. Telepon di dalam baju Alia bergetar perlahan, isyarat dari Aina, rakaman sudah cukup. Alia berdiri, merapatkan tapak tangan. Saya minta diri dulu, esok saya akan sembahyang awal.
Sami Wan Awang terpinga-pinga, tidak paham mengapa pandangan gadis ini tiba-tiba menjadi begitu tegas dan dingin. Dia tidak tahu bahwa seluruh perbualan, dari pandangan mata, kata-kata, hingga sentuhan, semuanya telah direkam. Dan esok pagi, Zalehah akan muncul. Pagi keesokan harinya, ketika lonceng kuil berbunyi untuk kali ketiga, Wat Suci Budi tidak lagi setenang hari-hari biasa. Penduduk kampung berkumpul di luar pintu gerbang, termasuk orang-orang tua yang telah menjadi penganut setia seumur hidup, dan juga orang-orang muda yang ingin tahu. Ada yang diam, ada yang berbisik-bisik. Membincangkan kabar angin bahwa Ketua Sami dituduh mempunyai hubungan dengan dua gadis kembar. Tiada siapa yang percaya, tiada siapa yang berani menafikan. Cuma, hari ini ada orang yang berani tampil untuk menjelaskan. Di hadapan Dewan Utama, Alia dan Aina berdiri berhadapan dengan Ketua Sami Wan Awang. Pandangan mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi merapatkan tapak tangan dengan tunduk. Mereka berdiri tegak seperti orang yang menuntut kebenaran. Ketua Sami masih memakai jubah coklat, tetapi wajahnya pucat, pandangannya penuh kewaspadaan. Apa yang kamu berdua buat nih? Ini Dewan Buddha, bukan tempat buat kecoh, katanya dengan suara yang sedikit menekan, coba mengekalkan ketenangan. Aina melangkah ke hadapan, meletakkan telepon di atas meja sembahyang, menekan butang main rakaman, suasana seolah-olah terhenti. Budak tu cuma sementara. Kamu yang buat saya betul-betul terharu. Kalau kamu setuju, saya akan simpan kamu di sisi saya. Tak perlu siapa tahu. Suara itu tidak dapat disangka lagi milik Ketua Sami Wan Awang. Seluruh halaman kuil senyap sunyi. Dia merampas telepon itu, menjerit, "Kamu semua potong sambung, ini fitnah. Kamu siapa berani buat macam ni?" Suaranya belum habis, satu susuk tubuh melangkah keluar dari belakang rumah utama. Zalehah, kurus, rambut beruban, tetapi pandangannya tajam seperti pisau. Dia memakai baju kurung hitam, tangan memegang sepucuk surat dan sekeping gambar lama. "Saya orang pertama yang Tuan sayangi," katanya dengan suara tenang. "Saya mengandung, dihalau dari kuil, disumpah seranah, dilupakan. Hari ini saya kembali bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk semua orang tahu Tuan tak pernah jadi Sami yang sebenar. Tiada siapa yang berani berkata apa-apa. Seorang Sami wanita menangis, seorang lelaki tua merapatkan tapak tangan dengan gemetar." Alia bersuara, "Kami tak nak buat kecoh, tapi kalau kebenaran ditanam, orang macam Puan Zalehah akan terus dipijak, dan akan ada lagi gadis-gadis lain." Tepat pada masanya, wartawan dari Kuala Lumpur muncul, mengikut rancangan Aina yang telah menghantar semua bukti kepada media malam tadi. Kilatan kamera menyambar, mikrofon dihulurkan ke muka Ketua Sami. Dia panik, terketar-ketar tidak dapat berkata-kata. Seorang pegawai daerah melangkah masuk ke halaman, memintanya meninggalkan kuil sementara untuk membantu siasatan. Buat pertama kalinya dalam 20 tahun, Wan Awang tidak lagi dibenarkan berdiri di tengah-tengah Dewan Buddha. Orang ramai beransur pergi, ada yang marah, ada yang menitiskan air mata, tetapi tiada siapa lagi yang memandangnya dengan pandangan hormat. Zalehah melangkah ke arah tangga, berlutut di hadapan patung Buddha, dan tidak meminta apa-apa, hanya berbisik, "Saya tak salahkan Buddha, saya cuma salahkan manusia yang bersembunyi di sebalik topeng Buddha untuk menabur dosa duniawi." Alia memegang tangannya. Aina memandang ke arah bukit di kejauhan, tempat di mana mereka pernah samar-samar percaya pada kesucian. Kini, mereka sendiri yang membawa kesucian itu kembali kepada makna asalnya, bersif.
berita tentang skandal di Wat Suci Budi tersebar dengan pantas di media sosial. Berpuluh-puluh artikel dengan tajuk sensasi. Sami terkenal dituduh memperdaya penganut wanita. 2 beradik kembar bongkar topeng Sami berhati syaitan. Mangsa 20 tahun lalu kembali dedah kebenaran, muncul di muka depan akhbar dalam talian utama. Komuniti siber terbahagi kepada 2. Satu pihak marah dan mengutuk, mengatakan perlu ada tindakan tegas terhadap gunting dalam lipatan dalam institusi keagamaan. Pihak lain masih cuba mempertahankan kepercayaan, meragui ini adalah satu perangkap, mengatakan Sami Wan Awang telah menjadi Sami berpuluh tahun dan tidak mungkin jatuh semudah itu. Tetapi rakaman suara, gambar, dan keterangan yang selari dari ketiga-tiga wanita, Alia, Aina, dan Zaleha, adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Akhirnya, Ketua Sami, Wan Awang, terpaksa meninggalkan kuil untuk membantu siasatan. Sementara itu, Majelis Agama Buddha Negeri Kedah mengeluarkan kenyataan mengesahkan penggantungan sementara jawatan Ketua Sami sementara menunggu keputusan daripada pihak berkuasa. Di Wat Suci Budi, sami-sami wanita muda yang masih tinggal berada dalam keadaan keliru. Ada yang menangis, ada yang diam, kepercayaan dan struktur organisasi mereka goyah. Ada yang pernah menghormati ketua Sami seperti bapa, kini hancur luluh, tidak tahu apa yang harus dipercayai lagi. Seorang Sami tua dari kuil lain dihantar untuk menguruskan hal ehwal dalaman buat sementara waktu. Dia tidak banyak bercakap, tetapi dalam upacara pertama selepas insiden itu, dia hanya berkata satu ayat. Untuk menjaga kesucian pintu kuil, kita mesti berani menyapu sampah di dalam dewan utama kita sendiri. Bagi Alia dan Aina, selepas perkara itu didedahkan, kedua-dua beradik itu kembali ke Kuala Lumpur, menjauhkan diri dari perhatian media. Ada yang memuji mereka berani, tetapi tidak kurang juga yang mencemuh. Anak orang kaya reka cerita nak jadi terkenal. Cantik, berpelajaran tinggi, tapi sentuh tempat suci tak akan ada kesudahan yang baik. Alia diam, tidak menjawab sebarang temu duga. Dia memilih untuk kembali bekerja, hidup seperti biasa seolah-olah tiada apa yang berlaku, tetapi pandangannya lebih mendalam, lebih pabah. Dia faham kadang-kadang kemenangan bukan datang dari memenangi hujah, tetapi dari menjaga ketenangan di dalam hati. Aina pula berbeza. Dia mula menulis blog, menceritakan perjalanan yang mereka lalui dengan bahasa yang lembut tetapi tajam, tidak melebih-lebihkan, tidak memburukan, hanya menceritakan sebagai seseorang yang pernah berada dalam kegelapan. Kami tidak berani mengaku sebagai pembongkar kejahatan. Kami hanya menyuarakan apa yang perlu disuarakan. Kerana jika seorang tidak bersuara, akan ada seorang lagi yang terperangkap dalam kitaran yang sama, dalam diam, bersendirian, dan tidak dipercayai. Tulisan itu dikongsi ratusan ribu kali, membuatkan ramai orang yang selama ini diam di kuil-kuil, gereja-gereja, dan organisasi lain mula mendapat keberanian untuk bersuara. Manakala Zaleha, selepas 20 tahun hidup dalam persembunyian, tiba-tiba menjadi tumpuan. Ada yang menyalahkannya kerana membuka pekung di dada. Tetapi ada juga yang datang mencarinya, berlutut meminta maaf kerana pernah tersalah percaya, pernah membelakanginya. Dia tidak marah, hanya tersenyum hambar. Saya tak perlukan sesiapa percaya saya lagi. Saya cuma nak generasi akan datang tak ulangi kesilapan saya. Tidak membiarkan kepercayaan menjadi belenggu. Zaleha memutuskan untuk kembali ke Sikh, tinggal di sebuah rumah kecil berhampiran Wat Suci Budi, tempat di mana dia pernah dibuang. Kali ini dia tidak lagi bersembunyi. Dan di Wat Suci Budi, setiap kali loceng kuil berbunyi, orang ramai bukan sahaja berdoa untuk ketenangan seperti dahulu,
tetapi juga diam-diam mengingati apa yang telah berlaku untuk memahami bahwa jubah tidak menjadikan seseorang itu sami. Sama seperti kepercayaan, tidak buta apabila kita tahu melihat dengan akal dan hati. Langit kedah beralih ke musim luruh, cahaya matahari lembut seperti sutra, dan angin sejuk menyelinap melalui setiap bumbung genting berlumut di Wat Suci Budi. Selepas insiden itu, kuil tetap dibuka, tetapi tidak lagi seramai dahulu. Orang yang datang berkurangan, tetapi lebih mendalam. Mereka datang bukan sahaja untuk memohon ketenangan, tetapi juga untuk merenung kembali kepercayaan mereka sendiri. Pada satu pagi yang hening, ketika bunyi loceng bergema jauh ke seluruh kampung, seorang gadis muda berpakaian sederhana, bahu menggalas beg kain, muncul di hadapan pintu gerbang kuil. Dia menunduk hormat kepada Buddha dari beranda, kemudian melangkah masuk ke halaman bata dengan senyap. Namanya Nurul Iman, 19 tahun, baru sahaja gagal dalam peperiksaan universiti, sedang melalui kejutan pertama dalam hidup, dan memilih untuk pulang ke kampung neneknya untuk mencari ketenangan. Tetapi sebab dia memilih Wat Suci Budi bukan secara kebetulan. Saya dengar di sini pernah berlaku perkara pelik. Tapi di sini juga ada orang yang berani berkata benar, berani bangkit. Saya nak belajar perkara itu. Kata-katanya membuatkan ketua Sami wanita yang baru, seorang yang lebih tua dan tenang, hanya mengangguk. Kuil bukan tempat untuk lari dari dunia, bukan juga tempat untuk menghindarkan kehidupan. Tetapi jika kamu cukup berani, kuil boleh menjadi tempat kamu belajar menghadapi diri sendiri. Di sudut halaman belakang kuil, seorang wanita pertengahan umur memakai jubah biru sedang memangkas pokok bunga. Wajahnya kurus, tetapi matanya lembut. Setiap gerak-gerinya perlahan, seolah-olah telah sebati dengan rentak alam. Itulah Zaleha. Dia bukan lagi mangsa yang disebut-sebut oleh media, tetapi penjaga ingatan untuk memberi amaran kepada mereka yang datang kemudian. Ramai orang muda datang menemuinya, bukan untuk mengadu nasib, tetapi untuk bertanya bagaimana dia boleh melaluinya. Dan dia hanya menjawab, "Tiada siapa yang ajar saya cara untuk terus hidup selepas kepercayaan runtuh. Tapi, kalau kamu tak teruskan hidup, kamu biarkan orang jahat menang. Itu sahaja." Alia telah kembali mengajar di sebuah pusat kemahiran hidup. Tidak banyak menyebut tentang kisah lama. Tetapi setiap kali ada pelajar bertanya, "Cikgu pernah jumpa orang hipokrit tak?" Dia hanya tersenyum. Saya pernah jumpa, dan saya belajar cara untuk tidak membiarkan mereka terus menyakiti orang lain. Aina terus menulis. Buku pertamanya berjudul Menyemai Benih dalam Api, menceritakan perjalanan dua beradik mendedahkan kebenaran di tempat yang dianggap paling suci. Buku itu tidak mengkritik agama, tidak menghukum individu, tetapi adalah peringatan bahwa iman perlu didampingi oleh akal. Apabila buku itu diterbitkan, banyak email dihantar kepada Aina, salah satunya daripada seorang gadis yang sedang diganggu oleh guru meditasinya. Dia menulis, "Saya pernah pikir tiada siapa akan percaya saya, tetapi terima kasih kepada kakak, saya tahu saya ada hak untuk bersuara." Aina menangis selepas membacanya, bukan karena sedih, tetapi karena tahu apa yang dilakukannya benar-benar bermakna. Pintu gerbang Wat Suci Budi separuh terbuka. Orang lama pergi, orang baru datang. Tetapi kini, sesiapa yang melangkah masuk faham, di sebalik jubah coklat itu ada seorang manusia, dan manusia boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Yang penting, kita cukup sedar untuk mengenalinya. Kisah lama telah berakhir.
Tetapi kesadaran masih kekal dalam setiap bait mantra, setiap ketukan kerantung, dan dalam pandangan mata yang tidak lagi naif, tetapi penuh harapan dari mereka yang datang kemudian. Kerana kadang-kadang kebenaran bukan sahaja sesuatu yang perlu didedahkan, tetapi sesuatu yang perlu dijaga dengan akal, hati, dan juga keberanian. Musim sejuk tiba awal di Kedah. Cuaca sejuk, kabus tebal menyelimuti bumbung Wat Suci Budi, tempat yang pernah menjadi pusat pergolakan, kini kembali kepada ketenangan asalnya, tetapi hati manusia tidak lagi seperti dahulu. Di halaman kuil, Zaleha sedang menyapu daun-daun kering. Setiap sapuan penyapunya bukan sahaja mengumpulkan sampah, tetapi seolah-olah menyapu debu masa lalu yang menutupi jiwanya selama 2 dekad. Dia tinggal bukan kerana penyesalan, tetapi kerana ingin menutup satu kitaran karma buruk di tempat yang pernah membunuh masa mudanya. Seorang Sami wanita muda datang membawa secawan teh halia. Saya dah dengar cerita Puan. Saya rasa kalau saya di tempat Puan, saya tak akan mampu hidup. Zaleha memandang gadis muda itu dan tersenyum nipis. Saya pun pernah fikir begitu, tapi akhirnya saya hidup dan hidup untuk kembali ke sini. Di Kuala Lumpur, Aina muncul dalam siaran podcast pertamanya, bukan sebagai mangsa tetapi sebagai pencerita. Saya tak harap orang percaya saya. Saya cuma nak cakap supaya orang-orang seperti saya tahu mereka tidak bersendirian. Dalam segmen lain, dia membaca semula surat tulisan angan ibunya yang ditinggalkan sebelum meninggal. Tulisan yang kabur dek air mata, tetapi cukup kuat untuk memimpin 2 beradik itu melalui perjalanan yang penuh badai. Jika suatu hari nanti kamu ke Wat Suci Budi, ingatlah, jangan takut pada kebenaran, walaupun ia menyakitkan. Kerana hanya apabila kamu tahu rasa sakit, kamu akan tahu cara melindungi diri. Alia hidup lebih senyap. Dia tidak menjawab soalan media, tidak muncul di khalayak ramai. Tetapi dalam satu seminar tertutup tentang kepercayaan dan keberanian, orang melihatnya berdiri diam di belakang dewan. Tidak berucap, tidak meminta untuk berucap, hanya bertepuk tangan secara senyap apabila seorang wanita lain berkongsi. Saya telah dipergunakan, tetapi terima kasih kepada kisah 2 beradik itu, saya berani untuk pergi. Sebulan kemudian, Sami Wan Awang diarah untuk kembali ke kehidupan duniawi. Wat Suci Budi mempunyai ketua Sami baru, seorang Sami tua yang pendiam, tenang, tidak suka media, hanya suka membersihkan halaman dan bersembahyang. Dia menampal 1 baris tulisan di papan kenyataan. Alam biara bukan tempat untuk lari dari kehidupan, tetapi tempat untuk belajar menghadapi diri sendiri. Tiada siapa yang menurunkan tulisan itu. Pada satu hari di hujung tahun, Aina kembali ke kuil. Tidak bising, tidak menunjuk-nunjuk. Dia masuk ke dewan utama, meletakkan setangkai bunga teratai di atas altar, merapatkan tatak tangan. Di belakangnya, Alia tiba kemudian berdiri di sebelah adiknya. Mereka tidak berkata apa-apa antara satu sama lain, tetapi semua orang paham kitaran telah lengkap. Mereka telah melangkah melepasi masa lalu dan menjaga perkara yang paling penting, kepercayaan yang tidak lagi buta, tetapi penuh kesadaran. Pada hari bulan purnama, Wat Suci Budi sekali lagi membuka pintu menyambut orang ramai untuk upacara akhir tahun. Tidak lagi sesak seperti dahulu, tetapi sesiapa yang datang membawa riak wajah yang tenang luar biasa. Seolah-olah tempat ini pernah menjadi tanda tanya, kini menjadi noktah untuk satu perkara yang menyakitkan. Angin bertiup melalui koridor batu, menggoncang perlahan lonceng-lonceng kecil yang tergantung di beranda. Bau kemenyan wangi merebak dari dewan utama.
Tetapi hari ini tiada sembahyang besar-besaran, tiada ceramah agama yang hebat, hanya ada seorang wanita berdiri sendirian di tengah-tengah dewan utama, tangan memegang seikat colok, mata terpejam. Zaleha. Dia memakai baju kurung coklat, rambut diikat kemas di belakang, wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan seperti hari-hari sebelumnya. Di hadapan patung Buddha, dia menyalakan 3 batang colok, berbisik, "Saya tidak berdendam." Saya cuma berharap mulai sekarang tiada lagi gadis yang masuk ke tempat ini membawa kepercayaan dan keluar dengan hati yang hancur seperti saya dahulu. Seorang Sami wanita tua berjalan lalu, meletakkan tangannya perlahan di bahu Zaleha. Puan tak perlu cakap, isi hati Puan sekarang semua orang faham. Petang itu, Alia dan Aina kembali sekali lagi. Kali ini, tiada lagi konspirasi, tiada lagi rancangan, hanya sekadar pulang. Alia duduk di bawah pokok bodi, membuka buku nota, dan menulis beberapa baris puisi. Aina berjalan-jalan di sekitar kuil, memandang setiap pintu, setiap bata, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada sebahagian kenangan. Tiba-tiba, seorang budak perempuan berusia 8 tahun menarik baju Aina, matanya jernih. Kakak, betul ke sini tempat yang ada cerita sedih? Aina menunduk dan mengusap kepala budak itu. Ya, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang ini tempat orang yang tahu berkata benar. Dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, langit senja merah menyala. Kereta melalui sawah padi yang telah dituai. Angin bertiup di sawah, berdesir seperti musik latar perlahan untuk sebuah film yang telah sampai ke penghujungnya. Alia menoleh ke arah adiknya. "Kamu rasa kalau hari itu kita tak kembali, Wat Suci Budi sekarang macam mana?" Aina tersenyum nipis, matanya memandang jauh. "Mungkin masih buka, masih ada sembahyang, tapi isi hati orang tiada siapa yang tahu." Alia mengangguk, kemudian berkata perlahan, "Kalau begitu, kita dah buat perkara yang betul. Walaupun sakit, tapi ia betul." Sebulan kemudian, di akhbar, terdapat berita ringkas, Sami Wan Awang secara resmi dilucutkan status Saminya, kembali ke kehidupan duniawi dan tidak dibenarkan menyertai sebarang aktiviti keagamaan pada masa hadapan. Tiada pendakwaan kerana tidak cukup unsur jenayah, tetapi Majlis Agama mengisytiharkan tiada tolak ansur untuk kepura-puraan dalam amalan agama. Di bawah artikel itu, terdapat beribu-ribu komen, tetapi yang paling menonjol adalah satu ayat yang dipinkan di atas. Kebenaran tidak boleh membunuh sebuah agama, hanya penipuan yang didiamkan yang boleh melakukannya. Dan pada satu hari musim bunga tahun baru, seseorang berdiri di hadapan pintu gerbang Wat Suci Budi, menulis beberapa baris dengan kapur putih di dinding kecil di sebelah kiri. Orang yang berjubah coklat boleh jatuh, tetapi pintu kuil tetap terbuka untuk orang yang tahu bertaubat dan orang yang tahu bangkit. Semua orang menyangka segalanya telah reda. Wat Suci Budi tetap dibuka. Penduduk kampung masih datang bersembahyang seperti biasa. Sami wanita yang baru telah perlahan-lahan memulihkan keadaan. Tetapi, tiada siapa yang menyangka bahwa keretakan dari insiden sebelumnya masih membara di bawah lantai bata merah halaman kuil. Petang itu, ketika Aina seorang diri kembali ke kuil untuk menyalakan colok pada hari pertama bulan, dia tiba-tiba dihalang oleh seorang wanita pertengahan umur di tengah-tengah halaman. Wanita itu berpakaian sederhana, tetapi wajahnya penuh kemarahan dan kebencian. "Kamu budak bernama Aina, kan? Kamu yang hancurkan maruah Sami saya. Kamu tahu tak berapa ramai orang yang pernah dibantu olehnya? Tapi kamu hanya dengan satu rakaman suara berani hancurkan segalanya."
Aina tergamam. Dia tidak sangka setelah semua ini masih ada orang yang percaya secara membuta tuli. Mata wanita itu merah, tetapi bukan karena sakit, tetapi karena kedegilan dan kepercayaan yang enggan dilepaskan. Beberapa orang di sekeliling mula berbisik. Ada yang membela Aina, tetapi ada juga yang mengeluh berkata, biarlah benda dah lepas. Siapa buat salah dah dihukum, kenapa nak ungkit lagi? Aina tidak bertindak balas. Dia hanya menunduk dan menjawab dengan lembut. Jika kerana berkata benar saya dibenci, saya terima. Kemudian dia berpaling dan melangkah masuk ke Dewan Utama, walaupun di belakangnya masih terdapat pandangan tajam yang seolah-olah mau menelanjanginya di tengah-tengah tempat suci itu. Petang itu, di rumah tetamu di belakang kuil, Zaleha sedang menuang teh untuk Aina. Dia masih mengekalkan tabiat lamanya, teh tanpa gula, tanpa halia, hanya air daun semambu yang direndam sejak pagi. Kamu hebat, katanya dengan suara yang dalam. Kamu bukan sahaja selamatkan saya, tapi kamu selamatkan ramai lagi orang lain, orang yang tak boleh bersuara. Aina tersenyum sedih, tapi saya tak dapat selamatkan kepercayaan yang dah pecah. Ada orang akan benci saya seumur hidup. Zaleha memandang Aina, pandangannya penuh pengalaman. Bila orang taksub, mereka tak benci orang jahat, mereka benci orang yang sedarkan mereka. Kamu kena terima hakikat itu. Malam itu, sebelum meninggalkan kuil, Aina berdiri diam memandang ke arah bilik yang pernah didiami oleh Sami Wan Awang. Pintunya telah dikunci, habuk menutupi ambang pintu, tetapi ruang itu masih berbau kemenyan yang biasa. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi tapak kaki di belakang. Itu adalah ketua Sami wanita yang baru. Kamu nak masuk ke? Tanya Sami itu. Suaranya lembut seperti asap colok. Aina menggeleng. Tidak, saya cuma pandang semula. Bukan untuk ingat, tapi untuk pastikan. Saya tak akan ulangi kesilapan lama. Sami itu mengangguk. Kalau begitu, kamu dah belajar pelajaran terbesar dari tempat ini. Dalam perjalanan pulang, Aina menghantar mesej kepada kakaknya. Kuil masih belum bersih sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya dah ada orang yang berani pegang penyapu. Alia membalas dengan satu ayat ringkas tetapi penuh makna. Kita tak perlu jadi wira, cukuplah jangan jadi pengecut. Pagi itu, semasa menyusun semula rak buku lama di belakang rumah utama, ketua Sami wanita yang baru menemui sebuah kitab lama yang diikat dengan benang merah yang telah usang. Halaman-halaman kertasnya kekuningan, bau hapak tercium dari dinding batu yang lama. Kitab itu bertajuk Doa-doa yang tidak terkabul, tidak termasuk dalam mana-mana senarai kitab suci rasmi agama Buddha. Membelek setiap halaman, terdapat barisan tulisan tangan di antara tulisan cetak, tulisan yang lembut, feminin, tetapi penuh keputusasaan. Baris-baris itu seperti diari. Orang yang kata dia cintakan aku, tapi bersembunyi di sebalik topeng Buddha untuk menyembunyikan nafsunya. Aku dah tak ada kepercayaan, tapi tak berani pergi, sebab kalau aku pergi, aku akan berdosa. Seorang anak sedang membesar dalam perutku, tiada siapa tahu kewujudannya, kecuali orang itu yang hanya berkata satu ayat, kalau kau beritahu, tiada siapa akan percaya. Sami itu sedikit terkejut. Nama yang ditulis ringkas di hujung halaman, Z. Zaleha. Kitab itu dihantar ke tangan Aina pada petang itu. Dia membaca setiap baris di bawah cahaya lampu meja. Tangannya bergetar. Itu bukan lagi bukti, tetapi satu jiwa yang terperangkap dalam tulisan, menderita dalam diam selama 20 tahun. Di halaman terakhir terdapat sehelai kertas kecil yang diselit, berbeza dari kertas halaman lain. Tulisan cakar ayam tidak jelas lelaki atau perempuan. Bakar kitab ini selepas baca. Sesiapa yang tahu hal ini tak akan ada kesudahan yang baik.
Aina merenung barisan tulisan itu. Dia tidak takut. Dia hanya berasa kasihan kepada orang yang pernah berpikir dia perlu menyembunyikan seluruh hidupnya untuk mendapat ketenangan. Dia mengambil telepon dan menelepon Zaliha. "Puan pernah tulis kitab tangan?" Di hujung talian senyap, kemudian satu keluhan perlahan. "Ya, saya." "Saya ingat ia dah dibakar, tapi mungkin Tuhan simpan bukan untuk menuduh, tapi untuk membersihkan." Malam itu Aina tidak tidur. Dia membuka kitab itu sekali lagi, kali ini membaca perlahan agar setiap perkataan meresap ke dalam hati. Dia memikirkan semua wanita yang pernah dipaksa untuk diam karena ugutan. Tiada siapa akan percaya kau. Dia teringat pandangan ibunya sebelum meninggal, pandangan kakaknya ketika berada di dalam bilik rakaman, pandangan Zaleha ketika kembali ke kuil, dan juga pandangan orang-orang yang pernah melemparkan kebencian kepadanya. Bukan karena mereka benci kebenaran, tetapi karena mereka takut terpaksa berubah jika menerimanya. Pagi keesokan harinya, Aina kembali ke kuil. Di tangannya kitab lama itu dibalut dengan kemas. Dia tidak membakarnya. Dia meletakkannya di perpustakaan baru bersama satu baris tulisan tangan. Kebenaran tidak perlu disembunyikan. Sesiapa yang membaca dengan cukup berani akan faham. Menjelang senja, langit kedah gerimis, titisan hujan kecil seperti habuk, cukup untuk membasahi rambut dan menyejukkan bahu. Di ruang tamu kecil di belakang Wat Suci Budi, Zaleha sedang membancuh teh apabila seorang lelaki pertengahan umur muncul di pintu gerbang. Berpakaian kemeja gelap, tangan memeluk beg kain lama, badannya kurus tetapi pandangannya tajam. Melihat Zaleha, dia berhenti, terdiam seketika sebelum bersuara. "Saya Taufik. Saya pernah jadi murid pertama Samiwan Awang pada tahun 2005, dan juga orang yang tahu cerita Puan sejak sekian lama." Zaleha terhenti, matanya menunduk, kemudian menjadi lembut. "Saya ingat awak. Awak pernah nyalakan colo untuk saya pada pagi saya dihalau dari kuil." Taufik mengangguk seolah-olah seluruh ingatannya yang ingin ditanam telah terbongkar. "Masa tu, saya tahu Puan tak salah. Saya dengar perbalahan antara Puan dengan Sami. Saya nampak darah di tangan Puan bila Puan keluar dari bilik, tapi saya pilih untuk diam." Dia mengeluarkan sebuah buku nota kecil dari beg kainnya dan memberikannya kepada Zaleha. "Saya dah tulis semua yang saya nampak, saya dengar, dan saya tak berani cakap. Saya rasa sekarang masanya untuk kembalikan keadilan untuk Puan, walaupun dah terlambat." Zaleha tidak mengambilnya serta-merta. Dia hanya menuang teh dan meletakkan secawan di hadapan lelaki itu. "Kenapa sekarang, selepas hampir 20 tahun?" Taufik memandang lurus ke matanya, tidak lagi berdalih. "Sebab saya baru hantar anak perempuan saya ke kuil lain untuk belajar. Dan saya tiba-tiba paham, kalau saya tak bersuara, anak-anak macam dia mungkin akan jadi seperti Puan. Kalau tersilap jumpa guru yang berjubah Sami, tapi hati tak bersih." Buat pertama kalinya, mata Zaleha merah. "Terima kasih. Bukan untuk saya, tapi untuk hati nurani awak sendiri." Buku nota itu mengandungi semua ingatan yang telah dilupakan selama hampir 2 dekad. Kemudiannya diambil gambar oleh Aina, disimpan sebagai bahan penting untuk buku kedua yang sedang ditulisnya. Kesunyian tidak masum. Dalam satu halaman tulisan Taufik, ada satu perenggan yang membuatkan Aina terdiam selama beberapa minit selepas membacanya. "Saya pernah fikir saya baik sebab saya tak sakiti sesiapa. Tapi rupa-rupanya, orang yang tak halang kejahatan juga sebahagian daripadanya." Malam itu, Alia membaca salinan buku nota itu. Hanya berkata satu ayat. Orang jahat dibongkar itu mudah, tapi orang yang pernah diam dan kembali minta maaf, itu yang betul-betul buat orang terharu.
Di halaman belakang kuil dalam kegelapan, Zaleha menyalakan sebatang colok dan meletakkannya di hadapan pokok bodi tua. Saya tak harap sesiapa minta maaf, tapi hari ini bila ada orang kembali, saya tahu masa lalu tak akan menang lagi lawan masa kini. Malam itu, buat pertama kalinya, selepas beberapa bulan huru-hara, Wat Suci Budi mengadakan sesi sembahyang malam mengikut upacara tradisi kuno. Tiada pembesar suara, tiada wartawan, tiada orang ramai yang datang melihat seperti satu fenomena tular. Hanya mereka yang benar-benar masih mempunyai kepercayaan, duduk kemas di dewan utama, tangan dirapatkan di dada, diam-diam membaca setiap bait mantra. Bunyi loceng gangsa bergema, perlahan tetapi mantap, tidak bergetar seperti pada zaman Sami lama. Orang yang memukul loceng ialah ketua Sami wanita yang baru, seorang yang pendiam tetapi memahami hati manusia secara mendalam. Setiap pukulan loceng adalah satu pukulan pembersihan. Di barisan paling belakang, Zaleha duduk diam, mata terpejam, hatinya tenang seperti permukaan tasik selepas badai. Dia tidak membaca dengan kuat, hanya menggerakkan bibir. Dia tidak memohon berkat, tidak memohon ketenangan, hanya berterima kasih. Kerana dalam hidupnya, ada satu malam dia dapat bersembahyang dengan betul, tanpa sebarang beban di hati. Beberapa baris di hadapan, Alia dan Aina juga duduk diam, bukan lagi sebagai watak utama dalam insiden itu, bukan lagi sebagai pembongkar, pejuang, atau pembukti. Mereka hanya dua insan yang kembali untuk menyalakan sebatang lilin di dalam hati mereka. Di tengah-tengah sesi sembahyang, Ketua Sami berhenti seketika untuk membaca satu petikan yang bukan dari kitab Buddha, tetapi dari buku Kesunian Tidak Masum, tulisan Aina. Ada loceng yang tidak berbunyi kuat, tetapi cukup untuk menyedarkan hati nurani. Ada kata-kata yang begitu perlahan sehingga tiada siapa yang mendengarnya. Tetapi itulah yang menjaga seseorang daripada tergelincir ke dalam jurang gelap dalam hidupnya. Selepas petikan itu dibaca, tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi ramai yang menitiskan air mata, kerana mereka faham apa yang pernah berlaku di Wat Suci Budi bukan sekadar satu skandal, tetapi satu tamparan kepada tabiat percaya secara membuta tuli, ketakutan, dan sikap bersubahat. Apabila sesi sembahyang berakhir, Aina melangkah keluar ke halaman, memandang ke langit yang penuh bintang. Dia berbisik kepada kakaknya, "Kakak, nampak tak, malam ni tak ada satu pun bunyi fitnah, cuma ada loceng dan angin." Alia mengangguk, menjawab perlahan, "Sebab tempat ni." Akhirnya kembali kepada makna asalnya. Di bawah pokok bodi tua, seorang budak perempuan berusia sekitar 10 tahun sedang menulis diari. Budak itu anak seorang wanita yang pernah dibantu oleh Aina apabila diganggu oleh guru spiritualnya. Di atas helaian kertas kecil, dia menulis cakar ayam. "Hari ini, ibu bawa saya ke Wat Suci Budi. Saya tak rasa takut, saya rasa tenang." Lonceng malam terakhir berbunyi, tidak kuat, tidak bertalu-talu, tetapi bulat sempurna, seperti kitaran karma yang telah tertutup. Bulan Mac, cuaca Kedah sejuk di luar musim. Hujan renyai-renyai berterusan seolah-olah mahu menahan sesuatu yang belum reda. Di perkarangan Wat Suci Budi, sebuah altar kecil didirikan di bawah pokok bodi, sederhana, tanpa nama, tanpa gambar, hanya sebuah bekas colok baru dengan beberapa batang colok yang berasap nipis. Zaleha berdiri diam di hadapan altar, tangannya sedikit bergetar ketika meletakkan semangkuk bubur putih dan sekuntum bunga melur putih di atas piring. "Ibu minta maaf sebab tak dapat jaga kamu. Bukan ibu tak nak, tapi masa tu ibu sendiri pun tak dapat jaga diri."
Itulah kali pertama dia menyebut nama bayi dalam kandungannya dahulu. Anak yang tidak pernah menangis, tidak pernah diakui, dan juga tidak pernah dikebumikan. Tiada siapa tahu jantina bayi itu. Tetapi dia memanggilnya kamu, bukan kerana jantina, tetapi kerana ia darah dagingnya. Duduk di sebelah Zaleha ialah Alia dan Aina, tidak memakai pakaian upacara, tidak membaca mantara. Mereka hanya duduk di situ sebagai dua saksi senyap untuk sebahagian kenangan yang telah dilupakan. Alia merapatkan tapak tangan dan menunduk. Kalau hari ini roh itu boleh mendengar, sekurang-kurangnya dia tahu ibunya tidak pernah mau membuangnya. Aina mengeluarkan sekeping kart kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas altar. Kamu tiada nama, tapi hari ini kami panggil kamu Damai. Kerana kamu datang dari penderitaan, tetapi membawa ketenangan. Apabila semua orang pergi, Ketua Sami melangkah ke hadapan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan setangkai teratai putih di atas altar, kemudian merapatkan tapak tangan dan berdoa perlahan. Mohon Buddha saksikan. Jika ada kehidupan akan datang, mohon roh ini dilahirkan dalam dunia yang lebih bersih, tanpa kepura-puraan, tanpa penipuan, tanpa perasaan yang tersembunyi. Petang itu, hujan berhenti sepenuhnya, langit cerah secara aneh, satu jalur cahaya lemah menembusi celah-celah daun bodi dan menyinari altar kecil itu. Tiada siapa yang dapat berkata-kata. Hanya ada angin dan satu perasaan aneh, seolah-olah seseorang baru sahaja dipanggil namanya selepas sekian lama dilupakan. Malam itu, Aina menulis dalam diarinya, keadilan bukan sahaja membongkar kejahatan, tetapi juga menyalakan sebatang colok untuk orang yang pernah dilupakan, pernah disingkirkan, seolah-olah tidak pernah wujud. Hari ini, anak Puan Zaleha secara rasmi diingati. Seminggu selepas upacara tanpa nama itu, Zaleha memutuskan untuk meninggalkan Wat Suci Budi. Dia tidak pergi dalam diam. Dia berdiri di hadapan Dewan Utama, merapatkan tapak tangan dan menunduk kepada patung Buddha, kemudian berpaling memandang Ketua Sami, memandang Alia, Aina, dan beberapa penganut yang telah menemaninya sepanjang tempoh penderitaan yang baru dilaluinya. Saya tinggal cukup lama untuk melihat dengan jelas perkara yang pernah mengaburi mata saya. Sekarang saya pergi bukan kerana dendam, tetapi kerana hati saya sudah cukup tenang untuk melepaskan. Alia melangkah ke hadapan dan memegang tangan Zaleha, terharu. Puan tak perlu cakap apa-apa lagi. Cukuplah Puan teruskan hidup sebagai seseorang yang benar-benar telah melangkah melepasi masa lalu. Zaleha tersenyum, matanya sudah berbeza, tidak lagi sakit, tidak lagi marah. Hanya tinggal seorang wanita biasa yang meneruskan hidupnya, tidak perlu bersembunyi di bawah bayang-bayang siapa. Aina secara resmi menerbitkan buku Kesunyian Tidak Masum pada bulan berikutnya. Dalam majelis pelancaran, dia berkata satu ayat yang membuatkan seluruh dewan senyap. Saya tidak berharap sesiapa perlu menjerit untuk dipercayai. Saya cuma berharap sesiapa yang pernah terperangkap di sudut gelap jangan menutup mulut sendiri. Buku itu dengan cepat menjadi fenomena, bukan karena bahasanya yang indah, tetapi karena ia menyuarakan apa yang orang tidak berani suarakan, dengan suara yang senyap, tetapi mempunyai berat yang lebih daripada sejuta jeritan. Alia masih meneruskan kerjanya sebagai guru. Setiap kali pelajar bertanya, "Cikgu percaya Buddha tak?" Dia hanya tersenyum. "Cikgu percaya, kalau kita hidup baik, walaupun tak nyalakan colok, tetap akan dilindungi. Tapi kalau hidup jahat, walaupun sembahyang setiap hari, tak akan lari dari balasan." Ketua Sami wanita masih tinggal, masih diam-diam bekerja seperti ketika pertama kali tiba di kuil. Tidak banyak berceramah,
hanya berkata satu perkara kepada sesiapa yang datang. Jangan hanya tunduk di hadapan patung Buddha, tunduklah di hadapan diri sendiri jika berani melihat dengan jujur. Dan ada seorang lagi, Sami Wan Awang, yang kini telah kembali ke kehidupan duniawi, menukar nama dan hidup terasing di tempat lain, tiada siapa yang menghubunginya. Ada kabar angin dia pernah coba kembali ke pintu kuil di negeri lain, tetapi ditolak. Tiada siapa yang tahu bagaimana keadaannya. Tetapi mereka yang pernah percaya secara membuta tuli kepadanya, kini telah sedar, dan itu sudah cukup. Setahun kemudian, di Wat Suci Budi, sebuah batu nisan kecil didirikan di bawah pokok Bodhi. Tidak terukir nama sesiapa, hanya 4 perkataan, jaga cahaya itu. Tiada siapa yang menjelaskan dan tidak perlu, kerana sesiapa yang pernah melalui tempat ini faham. Kisah ini bermula di tempat yang dianggap paling suci, pintu kuil, dan berakhir dengan perkara yang paling suci, kebenaran yang disuarakan. Mereka yang pernah terluka, pernah hidup dalam rasa malu, pernah ditipu di bawah nama pencerahan, akhirnya dapat berdiri tegak, memandang masa lalu, tidak lagi takut. Mereka telah berani bersuara, berani menghadapi, dan berani memaafkan, bukan untuk orang jahat, tetapi untuk diri mereka sendiri, agar dapat terus hidup. Orang yang memakai jubah Sami, tetapi penuh dengan nafsu, walau sehebat manapun menyembunyikannya, tidak akan dapat lari dari hukum karma. Harga yang perlu dibayarnya bukan sahaja maruah, tetapi kesunyian yang dingin sehingga ke akhir hayat. Tiada siapa yang percaya, tiada siapa yang kasihan, tiada siapa lagi yang merapatkan tapak tangan di hadapannya. Manakala orang seperti Alia, Aina, Zaleha, mereka bukan wira. Mereka hanya orang biasa yang telah ditindas, pernah jatuh, tetapi kemudian memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membetulkan apa yang pernah salah. Pelajaran yang ditinggalkan bukan terletak pada air mata atau kemarahan, tetapi pada hakikatnya. Setiap seorang daripada kita, sama ada mangsa, saksi, atau orang luar, mempunyai hak untuk memilih, sama ada diam dan bersubahat, atau bersuara dan mencipta perubahan. Mungkin kebenaran datang lambat, mungkin keadilan tidak sempurna, tetapi cahaya, walau sekecil manapun, lebih berharga daripada kegelapan yang berkuasa. Dan perkara yang paling indah ialah, orang baik akhirnya akan sentiasa mempunyai tempat untuk kembali, manakala orang jahat lambat laun akan berhadapan dengan apa yang pernah dilakukannya. Hai semua, korang semua dari mana ni? Cuba komen sikit di bawah, seronok juga kalau dapat tahu. Apa pendapat korang tentang cerita kali ini? Okey tak? Saya hargai sangat kalau korang boleh kongsikan sikit perasaan atau pandangan korang di ruangan komen. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan tenang walau dimanapun anda berada. Semoga kita semua sentiasa dilindungi. Kalau korang pun ada cerita menarik atau pengalaman sendiri yang nak dikongsikan bersama kami dan penonton yang lain, jangan segan-segan tahu. Tulis je di bawah. Mana tahu cerita korang pula yang akan kami kongsikan nanti.